Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Selamat pagi semua. Kita bersiaran langsung lagi pagi ni bersama dengan Kakak Deko di page Saifina. Kepakaran saya adalah membantu anda golongan wanita yang sentiasa tertekan nak buat dekorasi rumah untuk dapatkan rumah yang sentiasa cantik, kemas dan teratur seperti di syurga. Masalahnya kat sini adalah ramai di antara anda semua yang buat dekorasi cacar marbah. Warna tak kena, konsep tak sesuai. Jadi kakak Eko nak bantu anda semua untuk dapatkan servis dekorasi daripada Saifina. Dan yang paling pentingnya, free konsultasi daripada kakak Eko sendiri berkenaan dengan dekorasi rumah anda. Hai, selamat pagi. Salam hujung minggu. Apa khabar semua hari ini? Hari ini kakak Eko rugged sikit pakai jeans dengan t-shirt. Okey, sementara kita tunggu yang lain, kelas kita akan start pukul 11 pagi macam biasa. Okey, tapi sebelum tu kakak Eko nak celoteh sedikit lah sambil-sambil kita share ni kan. Okey, so kakak Eko sebenarnya mungkin ramai yang perasan kita dah mulakan curtain class ni pada 1 Jun iaitu sempena. Okey, sempena lockdown. Kita bukanlah nak menyambut lockdown tu sangat, tapi disebabkan kakak Deko tahu ramai yang ada kekangan untuk untuk bergerak, ada kekangan dari segi jarak, ada kekangan dari segi masa, kita nak jumpa susah kan. Jadi kakak Deko buat curtain class ni adalah salah satu cara supaya kakak Deko dapat bantu anda gunakan masa dalam tempoh MCO ni, iaitu tempoh lockdown ni, untuk anda, orang kata, kita bantu diri kita sendiri untuk kita buat makeover rumah kita. Okay? Sebab kebanyakan yang WhatsApp daripada kakak Eko ni semuanya duduk jauh-jauh. Kan? Semuanya duduk utara, semuanya duduk timur, ada yang selatan, ada yang kat Johor. Walaupun kakak Eko orang Johor, tapi ada yang tanya juga ada tak cawangan di Johor. Okay? So maksud dia kat sini adalah kalau waktu biasa, maksudnya bukan tempoh PKP, kakak Deko tak ada masalah lah rasanya untuk kita move ke sana dan kemari. Even dalam tempoh PKPB pun kakak Deko masih boleh merentas kan, kerana kita ada, yelah, kita ada sebab, bukan kita berjalan-jalan kan. Tapi bila dah PKP ni, maksudnya memang lockdown tak boleh bergerak dengan kes COVID yang tinggi sangat. So maksudnya kita dinasihatkan untuk berada di rumah sahaja ataupun tak keluar. Tapi kakak Deko dapatlah ke kedai, sebabnya kedai kakak Deko ni masih beroperasi lagi. Saifina Deco Shop tak boleh beroperasi, tapi kita beroperasi secara online. Maksudnya kita still available walaupun lockdown, kita available secara online. Okay? Tapi yang buka kedai ni adalah untuk sesiapa yang nak buat postage. So janganlah pelik pula kenapa kakak Deko ada kat kedai kan. Kakak Deko tak dapat pun surat miti tu. Okay? Alright. So sebenarnya kakak Deko nak tahu, ataupun kalau tidak keberatan, bolehlah anda share pada kakak Deko sebenarnya selalunya apa masalah anda semua bila nak buat dekorasi ni. Okay, sebab apa kakak Deko nak bagi tahu, dekorasi ni sebenarnya salah satu cara lah dalam keadaan sekarang ni. Bila kita nak duduk rumah kan, bila kita nak duduk rumah, ada lagi 4 minit sementara kita nak tunggu pukul 11. Bila kita duduk rumah dalam keadaan sekarang ni, of course lah kita akan rasa stress. Bagi sesiapa yang bekerja work from home, rasa stress kan, duduk kat rumah walaupun rumah sendiri. Sebelum ni dapat bekerja, dapat keluar, jumpa kawan-kawan. So kita dah tak ada dah environment tu semua. Maksudnya kita dapat berjumpa lah, tapi secara virtual. Maksudnya kita online, kita WhatsApp video, video call, WhatsApp video lah, video call kan. So kita boleh share dari segi yang macam tu lah. Tapi maksudnya kita tak dapat lah nak hang out, semua tu dah tak ada. So salah satu cara kita nak rasa
kita nak rasa kembali kebahagiaan tu adalah kita makeover lah rumah kita sedikit. Mungkin selama ni rumah kita tu dah sama je macam tu kan. So apa kata kita ubah suai sedikit, kita makeover sedikit. Maksud dia kat sini tak semestinya kita beli perabot yang baru kan. Macam kakak Deko ada share kan pada 2 hari yang lepas 10 cara macam mana kita nak upgrade rumah kita daripada biasa-biasa tapi nampak luar biasa. Walaupun kita tak beli perabot baru, tapi macam mana kita nak upgrade? Okey, kalau bagi yang memang beli perabot baru, memang tak ada masalah lah. Kalau semua tukar baru, memang kakak Deko tak nafikan. Kalau kita plan semua tukar baru, kita buat total makeover, memang rumah kita cantik. Memang siapa kata tukar semua baru tak cantik kan? Benda baru kan? Semua dah cantik. Tapi ni kakak Deko nak encourage bagi sesiapa yang mungkin ada sedikit bajet, tapi nak rumah cantik-cantik, okay? So, boleh je. So, kakak Deko ada sharekan 10 langkah bagaimana kita nak upgrade. Maksudnya kat sini upgrade tu dengan cara selain daripada kita beli perabot baru, selain daripada kita nak, orang kata, nak tukar curtain tak tukar pun boleh. Kan? Tapi kalau nak tukar curtain tak ada masalah. Maksudnya, kalau nak tukar tak ada masalah. Kalau nak beli perabot baru tak ada masalah. Tetapi kalau yang tak nak beli, kata alah perabot saya masih elok lagi, so tak payahlah beli kan. Tapi kadang-kadang bila kita berada dalam suasana yang sama je setiap masa, kita otak kita ni macam jam tau. Macam kita dah rasa alah biasa je. Perkataan lebih tepat adalah selesa. Kita selalu berasa selesa kan. Selesa quote unquote. Kita rasa selesa dengan keadaan sekarang. So kita tak nak pun buat perubahan. Bila kita tak nak buat perubahan, tu yang jadinya nanti kita tak rasalah mulalah kat rumah stres, rumah bersepah-sepah kan. Sebenarnya banyak cara sebenarnya kita boleh upgrade keadaan rumah kita, keadaan diri kita dalam tempoh lockdown ni kan. Walau dengan anak-anak lagi yang sekolah dengan virtual class apa semua. So by right sebenarnya kita dah sepatutnya ada satu bilik khas untuk work from home, atau mungkin kita ada satu sudut khas, okay? Bukan lagi di meja makan, sebab keadaan kita dah berubah. Dan new normal ni sebenarnya dah tak jadi new dah normal dah. Keadaan dia dah sama dah macam biasa kan. So that's why sebenarnya mungkin kita dah ubah satu sudut. Mungkin selama ni family area, so kita ambil sudut sikit family area tu untuk kita buat satu sudut yang untuk anak-anak ada dia punya, orang kata dia punya tempat lah untuk dia study secara online tu. Barulah keselesaan tu akan datang kan. Betul kita boleh buat kerja di mana-mana, tapi kadang-kadang anak-anak kita ni dia dia budak-budak kan. Dia nak satu tempat yang selesa lah untuk dia belajar, untuk dia buat sesuatu kan. Bukan je lah macam kita kata okey, buatlah kan. Macam tu. Kadang-kadang anak kakak Deko sendiri pun, so dia nak kena ada tempat dia. This is your table, this is your chair. So buat kerja kat sini kan. Walaupun rumah kita tak luas mana pun, tapi bila kita latih anak kita setiap hari kan, maksudnya kita latih dia, bukanlah latih setiap hari. Melatih setiap hari macam askar pula kan. Maksudnya kita latih dia untuk dia sama-sama lah, untuk dia train diri dia kan. Okey, sekejap Okey. Dah 11 minit. Okey, kejap lagi kita akan mulakan kita punya kelas. Okey, sebelum tu kakak Deko ni jarang buat live kat personal Facebook saja je nak buat hari ni. Mak, kenapa tak boleh buat lah ni? Sekejap ya. Okey, kalau anda dah share kan, thank you so much. So, kalau anda nak tag kawan-kawan ke, masih boleh tag lagi kawan-kawan. Okey, jangan kata, apa ni? Tak boleh nak buat prescription. Oh, sekejap. Boring sebenarnya, kepala dah tepu kakak Deko sebenarnya. Walaupun PKP, tapi schedule sangat padat. Sangat padat.
malam kakak Eko ada kelas, siang kelas dengan you all ni. Okay, tiba-tiba rasa macam semput pula kan. Padahal dah minum kopi dah tadi. Kopi. Okay, tak tahulah dekat sini nampak ke tak. Mana kakak Eko punya tag dia? Oh, saya tak nampak kat sini. Sekejap. Oh, okay. Salah letak. Nampak tak? Tak pernah kita kat sini. Sebab kita dah setting dekat page. Okay, hai. Siapa yang berada di personal Facebook dan di page. Tak kisah mana-mana So, untuk yang berada di personal Facebook, hai, selamat pagi. Kakak Eko baru je online di personal. Okay, page personal. Lama dah tak online kat page personal. So, hari ni kita nak tunjukkan sedikit lah. Okay, bagaimana kita nak potong kain. Okay, cara kita potong fabric. Okay, ukuran kita dah ada ukuran. Betul ke betul? Okay, rasanya hari yang ketiga kita belajar macam mana nak buat ukuran. Okay, so untuk saiz tingkap kakak Eko dah decide. Untuk saiz labuh dia 2.5 dan kakak Eko perlukan 1 keping. Okay, so anda kena ingat lah. Okay, berapa keping anda punya ataupun back to kita punya nota yang semalam kita dah kira. Okay, semalam kita dah kira kan berapa keping dan kita dah ukur kan. Yang kemarin kita dah ukur kan. So, untuk kes kakak Eko punya labuh dia 2.5 meter. Dan juga dia punya jumlah keping adalah 1 keping. Okay, kakak Eko lupa ambil buku nota. Kakak Eko tak boleh bercakap ya. Sekejap ya. Okay, kalau tak jelas, komen tak jelas. Kalau jelas, komen jelas. Kalau putus-putus, bagi tahu. Sebab kakak Eko tak tahu. Okay, nanti kakak Eko short sini cakap laju kan. Nanti ada yang komen tak clear, putus-putus. Nanti terpaksa kita ulang balik lah kan. Okay, so semalam kita dah kira kan berapa keping. Untuk kes kakak Eko punya saiz 2.5 labuh, 2.5 meter labuh ataupun 250 cm labuh. Dan juga untuk anda back to your notes, tengok balik semalam kita kirakan berapa keping dan juga labuh berapa. Okay, so bila kita nak potong kain, kita kena tahu labuh. Okay, bila kita nak potong kain, kita kena tahu labuh. Kakak Eko ni dah biasa menulis, bila tak tulis ni kan. Okay. Tiba-tiba rasa macam nak semput. Okay. So, bila kita dah tahu berapa keping, kita nak berapa keping, kakak Eko punya 1 keping untuk saiz tingkat 30 inci dan juga labuh 2.5 meter siap jahit. 2.5 meter siap jahit. Ukuran kita tu adalah ukuran siap jahit. So, hari ni sebelum kita potong, kita nak kena tambah berapa? Okay? Alright, kakak Eko ulang lagi sekali. Ukuran yang kita buat tu, kita ukur untuk yang dah siap jahit. So, hari ni sebelum kita potong, kita kena tahu berapa banyak basi yang kita kena tambah. Okay, untuk kita pastikan kita dapat ukuran siap jahit. Hai! Okay, lepas tu, berapa panjang ataupun labuh? Okay, so siapa yang mungkin miss kelas daripada day 1 boleh back to tengok balik kelas yang sebelum ni. 2.5 meter siap jahit. Okay, so kita ada step by step. So hari ni kita akan tunjukkan cara potong kain. Okay, untuk nak potong kain kita perlukan alat apa? Kita perlukan pembaris. Okay, kita perlukan pembaris meter panjang ni dan kita perlukan pembaris L ni. Kalau tak ada pembaris, hari ni kakak Eko nak tunjukkan
bagaimana kita nak potong kain menggunakan kaedah tarik benang. Kenapa kakak Deko suka guna kaedah tarik benang ni? Sebab error dia sangat sedikit. Bukan kata tak ada error. Error dia sedikit. Kalau kita belajar matematik tu, error dia 0.001. So, it's considered as a kosong lah. Kan? Kalau kita nak ukur pakai pembaris ni bukan apa. Kalau kita dapat fabric yang tak licin, yang mudah dipotong, kita mudah dapat straight. Tapi kalau kita dapat fabric yang lembut, curtain pun dia ada juga jenis fabric dia. Ada jenis fabric yang susah nak dipotong. Sama je macam fabric baju tu kan. So sama je. Siapa yang biasa jahit biasanya dia tahu. Okay, so hari ni kita tak gunakan sangat yang ni. Cuma kakak Deko akan tunjukkan juga. Okay. Sekejap kakak Deko ambil kotak ni. Sekejap. Kakak Deko ambil pasu ni lah. Sebab kakak Deko nak tunjukkan kat atas meja ni. Sebab yang personal Facebook ni kita tak plan sangat. Nak tengok muka you all. Okay. So untuk yang banyak barang kat atas meja ni, pembaris ni lah masalahnya. Okay, untuk yang biasa potong kain, dia tahulah. Okay, untuk yang tak biasa potong fabric lansir. Lansir ni dia besar. Ini kakak Deko ragat sedikit pakai sojin. Okay, lansir ni macam ni lah. Okay, contoh kain ni kain yang kakak Deko punya. Okay, ni adalah lansir lah. Ni terbalik. Ni belah belakang. So, kena tahulah yang mana belakang dan kena tahu yang mana depan. Okay, so kena tengoklah shining dia kat mana. Jadi dia shining kan. Ni sama dengan kita punya ready made curtain lah. Okay, so sama. So kakak Deko akan buat 2.5 meter. Okay, masa kita dah siap beli, kita dah pergi kedai, kita dah tahu berapa meter kain, kita pun pergi kedai. Saya nak beli 5 meter contoh. Okay, bila orang tu potongkan, sebenarnya orang tu potong je serang macam tu kan. So bila orang tu potong, sebenarnya dia akan potong lebih sedikit daripada ukuran. Contoh kita beli 5 meter, dia akan bagi lebih sedikit. Sebab apa? Sebab dia tahu dia potong tu belum confirm lagi sangat. Dan kakak Deko banyak kali dapat kes yang kakak Deko balik memang sangat. Sebab dia orang main potong je. So that's why bila dia nak potong kain, kita kena tengok betul-betul dan kita kira betul-betul. So ada kes yang kita sampai rumah, kita tak dapat pun jumlah meter kain yang kita nak tu. Okay? Penat pula berdiri kan? Alright, so sebelum potong kain yang sebenar, kita kena pastikan dia tegak. Macam mana kita nak pastikan dia tegak? So, kita boleh guna dua cara. Okay, satu, yang ni bidang kain, kita lipat dua. Hai, siapa yang menonton bersama dengan kakak Deko tu? Boleh komenkan di ruangan komen. Kita dah sampai topik yang kelima. Okay, boleh lipat dua. Okay, boleh lipat dua. Dan kita letak dekat satu surface. Letak permukaan yang rata. Contoh atas meja ni. Kakak Deko tunjukkan dia sebab kakak Deko tak suka buat benda ni. Okay, yang ni kita lipat dua. Kita letak macam ni. Dan kemudian kita ambil pembaris L. Okay, kita letak sini dan kita potong. So, pembaris L ni sebab apa? Dia dah 90 degree. Tapi kes ni selalunya kita akan dapat sengit juga. Sebab kalau kita beli kain panjang sangat, sampai bila kita nak make sure dia betul-betul panjang? Maksudnya kita nak lipat ni sampai panjang yang terakhir sekali ke? Kalau satu kayu macam mana? So that's why the best way is kita potong kaedah tarik benang. Okay? So kakak Deko akan tunjukkan. So kita akan ambil sedikit. That's why bila kita beli kain, kita kena beli lebih sedikit. Contoh macam semalam, kita kira 2.5 meter. So kita belilah 3 meter. Kita belilah extra setengah meter tu sebab untuk variance yang hujung dia. Okay, untuk permulaan ni kita potong je lebih kurang mungkin 2 inci. So kita potong sedikit macam ni. Dia duduk belah sini nampak, belah sana tak nampak. Okay, kita potong sedikit macam ni. Okay, kita potong. Kita potong macam ni sikit je. Okay, sikit je dalam 1 inci ke 2 inci. Lepas tu kita kepakkan ni macam ni. Nampak tak? Kakak Deko tunjuk. Okay, nampak tak? Ada satu benang yang terkeluar tu. Terjongkit apa benda? Kita nak panggil dia. Aduh. Ni nampak? Dia ada banyak. Tarik satu yang paling tengah-tengah.
Okey, nampak tak? Tu. Bila kita dah potong, kita nampak kita buat macam ni. Kita kepak kan dia apa perkataan dia. Lepas tu, kita akan tarik benang tu. Kita akan tarik benang tu. Benang tu ada banyak sebenarnya, dia sebelah-sebelah. Tapi bila yang kita keluar lebih ke tengah tu, itulah benang yang kita tempat yang kita potong tadi. So kita akan tarik, nampak tak ada kedut. Okey, kita tarik dulu. Kalau kita boleh tarik sampai habis. Sebab minum kopi kot ni, lama tak minum kopi. Okey, kita tarik dulu. So kakak Deko akan tunjukkan. Bila kita tarik, dia akan nampak macam ni kan. Nampak tak? Dia kedut-kedut. Kita tarik tu, dia kedut-kedut. Memanglah saat kita tarik benang tu. Kan? So dia berkedut-kedut-kedut. Kalau kita boleh tarik sampai habis, tak ada masalah. Dan kalau kain tu jarang, maksud dia benang dia jarang. Sekejap ya, ada orang. Tak ada, kat sini tak ada. Bukan, itu tak tahu siapa. Minta maaf Okay, sorry. Ada gangguan. Okay, tak apa, kita sambung balik. Okay, bila kita dah tarik tu, dia berkedut. Okay, so kalau kita boleh tarik sampai habis. Untuk kain yang benang dia jarang-jarang, anda akan dapat satu lorong kecil tau. Okay, I will show it to you. Okay. Untuk kakak Deko punya ni. Okay, bila dia dapat macam ni. Bila anda tarik, dia akan dapat macam ni. Nampak tak? Satu line tu. Ni tak nampak kot. Belah sini nampak. Tak nampak juga. Nampak sebenarnya kat sini. Kalau cahaya, dia ada satu line nanti kat sini. Tempat yang kita tarik benang tu, dia akan ada satu line kecil. I'm not sure whether you nampak ke tak nampak. Tapi kalau kakak Deko ni nampak ni belakang ni. Macam mana nak tengok? Nampak. Dia ada satu line untuk kita tarik benang tu, dia ada satu line yang panjang. Okey, sebab bahagian kita tarik benang tu. Kalau kain tu jarang, kita lagi mudah nampak dia. Kalau dia tak jarang, susah sikit kita kena buat macam ni kan. Tapi kita potong dulu. Kita potong sedikit-sedikit. So kita akan potong ikut aliran tu. Kakak Deko kena terbalikkan macam ni. Okey. Sebab kita tarik satu benang je sayang. Bukan kita tarik banyak benang. So dia akan nampak. So kita potong je lah ikut garisan tu. Okay, this one memang kakak Deko bagi tahu. Okay, almost 100% dia akan jadi tegak. Dia akan jadi tegak. Okay. Compare dengan kita punya tu lah. Okay. Yang kita ukur tadi tu. Okay. So, kalau kita rasa macam kita dah lost, kan, kita dah potong tu, lepas tu kita cari lagi benang. Okay, kita potong sikit lagi untuk kita tarik benang tu semula. Sebab kalau benang tu dah terputus, maksudnya kat situ kita dah terhilang lah dia punya. Kita dah hilang dia punya ni, garisan tadi. So kita akan tarik lagi, tapi selalu kakak Deko buat sebelum benang tu terputus. Okay, kita potong sikit-sikit ikut benang tu. Okay, so kita akan potong lagi. Okay. Sakitnya tekak. Okay, so kita akan potong lagi. Ikut yang kedutan tu lah kita potong. So kalau benang tu terputus tak apa. Kalau macam ni dia dah makin nampak. Nampak tak line tu? So kita follow je lah line tu sampai habis. Okay, sebab apa kakak Deko kata cara ni yang terbaik? Okay, sebab ya Allah, subhanallah. Kalau kita potong fabric 60 inci, mungkin kita kata kita boleh lipat dua. Ada orang kata lagi mudah untuk lipat dua. Tapi kalau kita ada fabric yang besar, yang bidang besar, susah sebenarnya. Berapa kali kita nak lipat? Dan berapa besar kita perlukan ruang untuk kita potong. Okay? So kita akan potong macam ni lah. Sikit-sikit. Kalau kita ada 10 keping, kita buatlah macam ni. 10 keping.
Okey, ini untuk permulaan sebelum kita dapat ukuran yang sebenar kan. Okey. Kita potong lagi. Tengok Kalau kita dah termis, so kita tarik lagi. So kita akan dapat satu garisan tu. Kalau garisan tu, so kita potong je. Okay, kita potong. Okay, dah siap. Nampak tak? Tengok ni lebihan tadi. Yang ni kita mula pada atas. Nampak tak? Orang tu potong sengit sikit. Kan bahagian besar ni dia dapat lebih sedikit. So maksudnya orang yang potong kat kedai tu memang akan potong sengit sedikit. Walaupun dia kata tegak, tapi mesti ada sengit sikit. Sebab dia potong main macam tu je kan. Okay, so bila kita dah dapat yang tegak, kita akan mulakan lah. So cara kita nak ukur, sebelum kita potong, kita kena tambah siap-siap basi. Sebab ukuran kita tu adalah ukuran yang tak termasuk basi jahitan. Okay. So 2.5 meter ataupun 2.5 meter convert to cm, 250 cm. 2.5 meter kakak Deko punya ukuran. Rumah anda, kakak Deko tak tahu rumah anda ukuran berapa. Okay, so refer pada ukuran anda. Okay, so kakak Deko punya ukuran 2.5 meter. Okay, 2.5 meter ni sama lebih kurang 8 kaki. Okay, maksudnya kalau ceiling to floor tu dia ada bawah sikit, lebih turun 1 kaki, so langsir anda akan start kat situ lah. Okay, so 2.5 meter. So 250 cm, kita convert kepada cm. Okay, sebelum kita potong, kita kena tambah. Okay, so formula dia adalah panjang ukuran labuh langsir tambah basi jahitan bawah tambah basi jahitan atas. Okay, so basi jahitan bawah ni yang kita nak lipat kat bawah. Basi jahitan atas adalah lipatan yang kita nak masukkan pada tape tu. Okay, so untuk case kita, pattern kita French pleat, so kita akan masukkan sedikit sahaja. Untuk case eyelet lain. Okay, that's why setiap pattern langsir lain-lain. Okay, so kita nak tambah berapa basi jahitan bawah? Okay, ada orang kata jahit sikit je 1 inci bawah. Ada orang kata berapa kakak Deko? Ada orang jahit 2 inci, 3 inci. Okay, untuk standard yang kakak Deko belajar dan kakak Deko turun ke ilmu ni, kita sharing kan, sama-sama share. Okay, so kakak Deko akan buat basi jahitan bawah adalah sebanyak, kita tambah 15. Okay, so bila kita tambah 15 ni, maksud dia kat sini adalah kita tambah 15 untuk bawah. Basi jahitan bawah, so 250 cm, kita tambah 15 cm basi jahitan bawah. So kalau anda punya 200 cm, katalah 2 meter, 200 cm tambah 15 cm. Okay, tambah 5 cm atas. Okay, so kita dapat berapa kat sini? Kakak Deko 250 tambah 20, 270 cm ataupun 2.7 meter. Okay, kakak Deko ulang lagi sekali. Ukuran labuh langsir kita yang kita dah ukurkan. Untuk case kakak Deko punya adalah 250 cm ataupun 2.5 meter convert to cm, 250 cm tambah basi jahitan bawah 15 cm tambah basi jahitan atas 5 cm. Okay, so kakak Deko punya maksudnya kita tambah 20 cm, 15 cm bawah, 5 cm atas. Okay, so itu ukuran kita. So nanti kita siap jahit, kita akan dapat 2.5 meter. Okay, so kita dah tegakkan dah betulkan dah langsir ni tadi. Okay, so sekarang kita nak ukur. So berapa banyak yang kita nak kena potong? Kita kena potong 2.7 lah untuk kes kakak Deko. Okay, sebab kita tambah 20 tadi. Okay, maksudnya bila kita nak potong, kita kena make sure kita dah siap-siap ukur basi jahitan.
Ada banyak kali mistake ramai orang buat. Okay, dia sebab tu buat apa pun nak kena fokus. Bila kita nak potong nasihat especially memang kita kena fokus. Sebab bila tersilap, kalau anda potong tersilap, pendek nanti nasihat anda. Tu yang jadi singkat. Pula tu beli kain cukup-cukup je kan. Lagilah. Okay, so that's why kita kena ukur betul-betul. Okay, sebenarnya basi yang kakak Deko bagi tu tadi sebenarnya dah termasuk variance. Ada orang buat lagi sedikit daripada tu. Tapi untuk kes kakak Deko, ini adalah standard yang kita buat. Sebab kalau kita dapat kain yang mudah jahit macam ni, okey. Tapi kalau kain yang licin sedikit, dia akan ada masalah kalau basi kita tu terlalu sedikit. Okay? So that's why bila kita jahit tu, kita nak kena make sure kalau boleh kakak Deko bagi formula ni sesuai untuk semua jenis fabric. Kakak Deko tak tahu anda pilih fabric yang macam mana kan? So that's why kita letak ukuran yang mudah untuk anda jahit. Okay? Alright, so kita ambil pembaris. Ingat pembaris ni adalah pembaris meter. So kita tak payahlah nak susah-susah kira ukuran pembaris ni. Satu pembaris ni adalah sebanyak 1 meter. So kita pernah kan tengok orang ukur kat kedai kan? So kita akan buat macam ni. Kita akan ambil pembaris tu, kita letak kain tu, fabric tu atas dia. Make sure tegak lah, selalunya akan tegak. Okay? So, kita jatuhkan. Tangan kita tanda. Okay, sekejap Okay, tangan kita tanda. Dan kita pergi lagi sini. Tarik pembaris yang kedua. Ukuran yang kedua. Dia jangan awak pula. Anda jangan tarik tegang sangat. Kita just letak je fabric tu kat atas ni. Okay. Siapa tu macam bonza je kat luar. Dari tadi kat luar. Okay, ni dua kayu ataupun dua pembaris 2 meter. Ingat kita perlukan berapa tadi? 2.7. Kakak Deko punya 2.7. Anda punya kakak Deko tak tahu berapa Refer pada anda punya ukuran. Okay, lepas tu kita letak lagi kat sini. Okay, yang kat sini kena tengok lah. Dia kena berhenti dekat 7. Okay, dia kena berhenti dekat 7. So kita letak kat atas 7. Dan kita akan tandakan. So kita tandakan lah sikit. Kita ambil pen ke, kita ambil penanda. Kakak Deko punya penanda jauh sedikit. So kita tanda. Tanda sikit je. That's why cara ni mudah. Kita tanda sikit. Nampak ni langsing ni dia dah bergulung-gulung, dia tertarik. So kita tanda tadi. Nampak tak Kakak Deko punya tanda tadi? Mana? Ni kecil. Dekat tab ni memang mana tadi? Ni tu tanda dia. Kecil tu je, pakai pen sikit je. Pakai pen pun boleh. Sikit je, kecil je. Sangat kecil tanda ni kan. Okay. So tu tanda dia. Okay. So lepas tu kita ambil gunting, kita potong sikit. Macam cara yang tadi. Sama juga cara dia. Kita potong sedikit. Okay. So kakak Deko akan potong sikit. Kita potong 1 cm. Lebih kurang. Kita potong je agak-agak kita. Okay dah. Kita snip lah. Kan. Senang cerita kita snip. So dia akan automatik. Kalau permulaan tu sangat mudah, dia akan automatik juga terkeluar macam tadi. Okay, and then kita just tarik benang lagi sekali. Tarik benang, tarik kan. Yang ni mudah sedikit sebab kita dah tahu kan. So yang ni kita mudah sikit lah. So dan kita potong je sebenarnya. Sebenarnya mata kita akan tertumpu pada satu line tadilah yang kita jumpa tu. So dan kita potong sahaja. Kakak Deko punya gunting ni dah banyak potong kain ni dia. Kalau nak potong kain, mudah beli gunting yang heavy duty lah. Ni kakak Deko beli kat IKEA, memang dia sesuai untuk potong fabric langsir, tapi tak sesuai untuk potong baju. Okay. So kita potong sikit-sikit macam ni. Cara yang tadi kakak Deko tunjuk. Kalau habis dia punya kedutan, kita tarik lagi. Yang ni lah nama dia kaedah tarik benang. Nampak ni. Bila tempat dia berkedut tu, itulah yang kita potongkan. Ni macam ni. Kan? So kita akan habiskan ni lah.
So ada orang kata, alah tetap akan ada error. Semua benda yang kita buat tetap akan ada error. Cuma ini adalah error yang paling sedikit. Kalau kita dalam matematik tu kita akan cakap dia macam sebab 0.001 lah. It's considered as a kosong. Kan? Hai, selamat pagi, happy weekend. Kita continue kelas kita day 5. Okay. So, kalau you all punya rumah, katalah sliding door perlukan 4 keping langsir. So, kena buatlah benda ni sampai habis. Tapi, yang bestnya boleh duduk relax sambil tengok TV kat depan tu, kan? Potonglah langsir waktu PKP ni, kan? Macam mana nak beli kain langsir ni, Kakak Deko? Alah, kat Shopee kan ada, boleh beli kain, betul kan? Kita dah kira berapa banyak meter kain kita nak pakai semalam, kan? Kat Shopee ada, beli ikut meter, kan? Kain nak blackout ke, tak nak blackout ke, nak fabric jacket ke. So, kita pilih je lah kat situ. Lepas tu kita potong lah, bila sampai tu kita potong lah kat rumah. Tapi Kakak Deko advice, belilah yang lebih sedikit daripada ukuran asal kita. So, kalau ukuran asal kita semalam 2.5 cm, so kita belilah 3 meter. So, extra tu, kan? Walaupun anda tak dapat keluar pergi Nagoya ke, pergi Gamda ke, pergi Gulatis ke, kan? Tetap anda boleh jahit langsir, kan? Ini sebab apa? Kakak Deko nak bantu anda. Inilah masa anda nak makeover rumah anda. Kalau bukan sekarang, bila lagi anda nak buat? Bila lagi anda nak buat? Kan? Lepas ni, kalau anda kena pergi kerja, tak duduk rumah. Bukan kata duduk rumah tak buat kerja. Maksud dia kat sini, bila kita kat rumah, masa kita lagi banyak di rumah. Kita buat kerja pun, work from home tu, bos kita bukannya ada setiap masa, kan? Ada orang memang ada setiap masa, bos dia duduk kat situ. Maksud dia, task dia tu tak setiap masa. Ikutlah task you all macam mana, kan? Mana yang tadi Kakak Deko punya potong? Okay, so kita dah dapat satu keping yang kita dah potongkan ni. Okay, so bila kita dah siap potong, kita teruslah lipat. So, kita akan continue untuk the next kepingan langsir. Kalau kita perlukan lebih daripada satu keping. Okay, so kita akan continue. Okay, so kita lipatlah dulu betul-betul. Sebab Kakak Deko memang praktik. Bila dah potong, lipat. Bila dah lipat nanti, tak adalah dia berkedut-kedut sangat. Sebab apa? Nanti mana jatuh langsir? Dia membaris. Sebab nanti bila kita nak gantung kat rumah klien, kan? Langsir tu dia terlampau berkedut pun, ambil masa lah untuk kita buat ironing. Sebab kita pakai wok tu, kan? So kita akan lipat. Okay. Lipat cantik-cantik. Lipat cantik-cantik. Dah dapat satu keping langsir yang kita potongkan. Lepas tu kita letak je lah tepi, kan? Untuk continue kali kedua. Untuk kita nak continue yang kali kedua, ada yang tanya, Kakak Deko, kita nak buat step yang pertama tadi lagi sekali ke? Untuk kita make sure dia tegak? Tak perlulah sayang. Sebab kita dah buat dah potong kain mengikut kaedah tarik benang. So tak perlu nak start balik. Kalau anda nak start balik tu nanti lambat jadinya, kan? Maksudnya anda membazir lah kat situ. So sama je, kita akan semput Kakak Deko ni. Okay, kita akan terus je continue. Katalah untuk the next keping, kan? Kakak Deko memang nak kena potong banyak ni. Ni ukuran Kakak Deko punya ready made langsir. Okay, so sesiapa yang rasa susah nak jahit, boleh contact Kakak Deko. Kita ada ready made langsir kita. So yang ni satu kayu. Okay, and then kali kedua 2 kayu ataupun 2 meter. Sebenarnya Kakak Deko sharekan ilmu ni sebagai salah satu sharing lah kepada anda yang dah tahu menjahit, yang mungkin ada basic menjahit, okay, yang jauh-jauh tu tapi tak tahu nak buat macam mana, kan? Okay, so boleh jahit kat rumah. Sebab sangat simple sebenarnya. Tapi memang Kakak Deko buat kelas ni satu-satu, step by step. Sebab kalau Kakak Deko buat straight, pening nanti you all, kan? So kita belajar satu-satu, lagi mudah untuk anda faham dan catch up. Okay, so ada topik masing-masing lah.
Alright, so kita teruskan memotong. Okay, kita make sure kita letak dia elok macam tu. Dia tegak. Kita letak dia je. Kita tak payah tarik sangat kain tu, sebab kain yang memeri dia akan tertarik. Bila tertarik nanti ada possibility untuk sengit juga. Okay, and then kita tandakan menggunakan pen. Menggunakan pen kita. Okay, tanda sikit je, janganlah garis panjang tu. Garis. That's why kalau kita nak jahit curtain dengan baju memang berbeza. Baju tak boleh buat macam ni. Baju kita nak buat potong, buat apa macam ni, potong macam ni. Kan? Sebab tu bila kakak Deko belajar tu baru kakak Deko tahu, kan? Sebab tu semua benda nak kena belajar, kena berguru, tak boleh belajar sendiri. Kalau kita belajar dekat YouTube pun kadang-kadang kita pening, kan? So kita tarik je lah, kita ulang proses balik. Tapi kita tak perlu dah nak ulang proses yang pertama tadi. Maksudnya kita nak tegakkan ukuran tu, tak perlulah. Okay, so kita akan tarik macam biasa. Ni kakak Deko potong yang kali kedua, just to show to you. Nak tunjukkan pada you all yang kalau kita ada 2 keping ke 3 keping, so kita akan teruskan sampai kain kita habis lah. Kan kita beli kain kan cukup, kan, kita dah kira berapa meter. So sebab tu kena beli ekstra tu. Tapi selalunya kakak Deko akan ekstrakan 1 meter. Sebab selalu kakak Deko tak jahit 1 keping, kan. Bila kita jahit 1 rumah, so kita akan ekstrakan 1 meter. Supaya 1 meter tu untuk kita buat ni lah, kita punya ni lah. Maksudnya apa kita nak kata, arrow ni kan. Kita nak kena betulkan dulu lansir tu. Kat sini dah makan sedikit dah, kan. Lepas tu masa kita potong, kadang-kadang kain tu tak bawa masalah pada kita. Tapi kita buat dia lah, kita cuba yang terbaik apa yang kita buat, kan. Alright, so macam biasa lagi sikit je. Sebenarnya dari awal daripada permulaan kakak Deko belajar ni, sebelum kakak Deko open Safina Deko Shop ni, dari awal lagi kakak Deko belajar banyak teknik. Macam mana nak dapatkan. That's why lah dia practice makes it perfect, orang kata, kan. Hai, Datuk Pujangga. Hai, thank you for watching. Hari ni curtain class. Boleh ajak Asma kalau dia nak join curtain class, kan. Kita dah sampai topik yang kelima, cara potong kain menggunakan kaedah tarik benang. Sambil duduk pun boleh potong, sayang. Ada orang potong atas lantai, ada orang potong atas meja. Kakak Deko potong sambil duduk je. Okay, so dah siap untuk the next kepingan kita. Okay, so kita dapatlah next ni. Mana dah potong tadi? So kita continue je lah sampai habis. Kalau kita ada 4 keping ke 5 keping ke. Kalau satu rumah, kakak Deko pernah potong berpuluh keping. Berpuluh keping lah, kan. Sebab kalau satu rumah memang banyak keping lah saya nak kena potong. So memang masa tu kita potong lah. So ini kaedah yang paling pantas sebenarnya. Kalau anda baru nak ukur, sekejap lagi anda ukur, tarik sini, sana sengit, tarik sana, sini sengit, kan. So bila kita, that's why kain ni dia banyak jenis. So bila dia banyak jenis, ada yang mudah dipotong, ada yang tak mudah dipotong. Lepas kita dah potong, kita lipat. So dah dapat 2 keping, kan. Sekejap je. Kaedah tarik benang ni memang sangat mudah dan dia punya error sangat kecil. Okay, 0.001. Kakak Deko consider as a kosong lah. 0.001 ni, kan. So kita punya possibility untuk kita dapat curtain yang sengit tu sangat rendah. Okay, siapa yang miss kelas semalam kita dah start daripada 1 Jun. Okay, daripada permulaan lagi boleh kecap. Okay, lepas tu kita lipat. Yang ni belum jahit Belum jahit pun kita lipat juga. Sebab kita tak nak fabric tu terlampau, apa kita kata, komod ataupun renyuk. Ada orang panggil komod, ada orang panggil renyuk. Kalau fabric blackout,
senang sikit lah sebab dia material dia macam licin-licin sikit kan. Tapi kalau fabric-fabric yang macam ni, jacket ni kain dia keras sikit, tempat dia ada corak-corak kan. So dia akan mudah kalau kita letak komod macam tu, dia akan terkomod lah. Nanti lebih masa lah kakak Deko nak buat iron masa kat rumah klien tu kan. So bila kita lipat siap-siap, dia akan kurang renyuk. So mudahlah kita, masa kita gantung tu dia hanya ada bahagian-bahagian lipatan-lipatan je lah. So waktu tu kakak Deko punya job untuk iron langsir tu cepatlah sikit kan. Kadang-kadang kita ada kekangan. Lagi-lagi PKP ni kita tak dapat bawa ramai team. So kita akan pergi 2 orang je. So selalu yang iron kakak Deko akan iron. So kena make sure sebab yang last touch tu selalu kakak Deko akan make sure yang curtain tu cantik terpasang, siap kan? Okay? So, untuk curtain yang ni kakak Deko ada yang dah ready. Ready stock untuk yang dah ready made. Tadi warna kuning. So yang ni warna green. Gold green. Cantik juga warna ni kan? So yang ni lah macam ni dah siap. So kita akan jahitkan pleat tu sama macam ni. Okay, so kakak Deko akan tunjukkan. So untuk kelas kita hari ni, cara kita potong kain fabric ataupun fabric langsir menggunakan kaedah tarik benang. Kita dah siap selesai dah. Kita dah ada 2 keping tadi, okey. So untuk rumah anda yang mungkin sliding door, pattern fresh pleat, perlukan berapa keping? 4 keping kain langsir, okey. So kalau nak yang ready, dah siap pun ada juga. Kalau nak jahit sendiri, kakak Deko dah tunjukkan sampai kaedah potong ni. So boleh continue kelas kita sampai kita habis insya-Allah 14 Jun. Okey. So kalau anda nak yang macam mana, boleh WhatsApp kakak Deko. Nak kakak Deko ajar, kita tengah dalam ongoing class. Okey. Untuk yang ready punya, ready made, kita ada a few stock. Okey, untuk yang macam mana, anda nak yang macam mana? Kalau anda tak nak tukar curtain pun tak apa, tapi still nak makeover rumah, nak dapatkan idea, anda tak tahu nak susun hantu kat rumah anda tu. Bila anda tengok rumah orang kat Facebook yang kawan-kawan share semua cantik-cantik, tapi bila anda buat sendiri semua tak jadi. Okey, so anda nak tanya diorang, anda malu lah tanya kakak Deko. Bila tanya dekat kakak Deko, jangan malu, jangan segan. Sebab kakak Deko memang tak kisah pun rumah anda macam mana pun. Kalau nak kata rumah anda rumah kampung, banyak lagi rumah kampung yang cantik-cantik dekorasinya. Nampak ni? Kat sini akan ada benang-benang yang melekat di baju-baju anda. Jadi pakai baju yang mudah dan mudah dibersihkan. Sebab tu kakak Deko pakai jeans dengan t-shirt. Sebab mudah. Kalau selagi yang kita pakai baju yang cantik sangat, melekat-lekat lah kat baju kita tu. Itulah. Tengok kerja lah apa kita nak buat, okay? Alright, so kakak Deko akan cuba bantu anda untuk anda makeover rumah anda dalam tempoh PKP ni. Tapi kakak Deko tak tahu juga apa masalah yang anda hadapi selalu. Apa yang anda nak buat dengan rumah anda tu, anda nak ubah jadi macam mana. Okay, kalau anda still malu juga nak WhatsApp kakak Deko, okay, boleh join group nak dekor rumah. Baru-baru ni kakak Deko ada sharekan tentang 10 langkah. Kalau tak nak buat 10 langkah ni, ambil 1 langkah pun dah okey dah. Okay, 10 langkah bagaimana kita nak upgrade rumah kita daripada yang biasa-biasa untuk jadi yang luar biasa. Okay, untuk jadi yang nampak mewah. Okay, semua orang suka kan yang mewah-mewah tu kan. So bagaimana kita nak upgrade daripada yang biasa, rumah kita yang biasa kita tengok ni, pada yang luar biasa. Tapi kalau anda masih macam rasa ada idea tu, tapi anda pening sikit dari segi susun atur, kakak Deko boleh bantu anda. Bagaimana caranya? Anda boleh terus WhatsApp kakak Deko 019-782-1012. Maksud dia kat sini, save nombor kakak Deko. Ataupun kalau tak jumpa nombor ni, kan, dekat kita punya bio ada nombor ni. Memang tak nombor kakak Deko, okay? Boleh klik di link tu. So dia akan direct to my WhatsApp. Jangan PM. Bila anda PM, kakak Deko ambil masa sedikit. Selalunya 24 hours baru kakak Deko tengok PM tu. Banyak kali dah kakak Deko pesan, jangan PM, direct WhatsApp. Memang kat situ dah ada button message kan. Tekan button message tu, dia akan pergi kepada WhatsApp terus. Jangan PM inbox. Okay, jangan PM inbox. Sebab kakak Deko buka tu di PC ataupun laptop. So selalunya kita akan ambil masa 24 jam baru kita tengok. Kalau WhatsApp dia terus direct kan. WhatsApp lagi senang kan. Everything is in your
fingertips. Senang sangat. WhatsApp terus, sharekan gambar. So insya-Allah kakak Deko akan cuba bantu anda apa yang boleh. Okay? So semoga kita berjumpa lagi untuk live yang akan datang. Kalau sesiapa yang berminat untuk dapatkan ready made curtain, kakak Deko ada a few store yang boleh anda terus gantungkan di rumah anda dalam tempoh PKP ni untuk anda upgrade rumah anda daripada yang biasa untuk jadi luar biasa. Okey, semoga kita berjumpa lagi untuk live yang akan datang. Kelas kita esok continue untuk the next topic is mana next topic kita? Cara nak mula, kat mana nak mula menjahit. Kita nak mula menjahit kat mana, okey? So, banyak dia ada atas, bawah, kiri, kanan. Yang mana satu kita nak mulakan. Okay. Alright, kita jumpa pada hari esok insya-Allah. Seperti biasa, 11 bersama dengan kakak Deko. Ingat Saifina, inspiring your living style. Bye! Selamat hujung minggu. Okay? Jangan sedih-sedih. Buat apa nak sedih-sedih, kan? Kalau kita happy, semua akan happy. Okay, bye! Assalamualaikum. Terima kasih, Datuk. Datuk Pujangga, terima kasih siapa yang bersama dengan kakak Deko. Terima kasih. Okey, boleh sharekan segala info ni. Semoga semua sekali dapat manfaat untuk upgrade rumah melalui jahitan curtain. Okey, bye. Dah bye-bye banyak kali tapi tak off-off. Okey, bye. Bye.